Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Aisyah Melissa Yohanis dalam Dunia 11 Pagi. Petani di beberapa wilayah China kini terpaksa menggali telaga untuk mendapatkan air bawah tanah bagi mengairi kawasan pertanian. Ia susulan musim kemarau dan gelombang haba berpanjangan telah mengeringkan sumber air sedia ada. Menurut Reuters, wilayah Jiangxi antara yang paling teruk terjejas. Jiangxi antara 13 wilayah utama yang membekalkan bijirin. Beijing telah mengumumkan darurat akibat kemarau awal bulan ini susulan suhu terus meningkat terutama di sepanjang Sungai Yangtze. Bulan lepas saja sektor pertanian kerugian kira-kira $400 juta akibat kemarau. Setiausaha Agung Pertubuhan Kerjasama Islam OIC Husin Brahim Taha merayu negara-negara Islam dan masyarakat antarabangsa untuk menghulurkan bantuan kepada mangsa banjir di Pakistan. Husin terus turut mengucapkan takziah atas kehilangan nyawa akibat banjir yang dicetuskan oleh hujan lebat. Beliau pada masa sama menyeru organisasi kemanusiaan Islam untuk menghulurkan bantuan kecemasan bagi mengurangkan penderitaan penduduk yang terjejas. Lebih 1,000 orang terkorban dalam bencana itu sejak Jun dan kira-kira 15% daripada jumlah penduduk. Kerajaan Australia lantik bekas Hakim Mahkamah Tinggi bagi mengetuai siasatan berhubung pelantikan sulit oleh bekas Perdana Menteri Scott Morrison di beberapa kementerian semasa kemuncak wabak COVID-19. Menurut Perdana Menteri Anthony Albanese, siasatan tersebut bukan berkaitan politik, sebaliknya untuk mengetahui apa yang berlaku ketika itu. Bekas Hakim berkenaan Virginia Bell akan menyerahkan laporan mengenai siasatan selewat-lewatnya pada 25 November kelak. Siasatan itu menyelidik asas pelantikan Morrison untuk mentadbir Jabatan Kesihatan, Keuangan, Industri, Sains, Tenaga dan Sumber Perbendaharaan dan Hal Ehwal Dalam Negeri. Menurut Albanese, pelantikan rahsia tersebut pada asasnya telah menjejaskan pentadbiran kerajaan walaupun ia sah di sisi undang-undang. Pertempuran baharu yang mengorbankan 23 nyawa dan mencederakan ratusan yang lain di Libya dikhawatiri cetus konflik bersenjata. Insiden tembakan dan letupan menggegarkan Tripoli selain menjejaskan 6 hospital. Ketua Kerajaan di Tripoli Abdul Hamid Diba mendedahkan insiden terbaru itu berlaku susulan rundingan damai dua pentadbiran yang bersaing untuk menguasai negara Afrika Utara itu gagal. Satu berpangkalan di ibu negara, mana satu lagi kumpulan diluluskan oleh Parlimen di timur negara tersebut. Duta Amerika Syarikat ke Libya Richard Norland berkata Washington mengutuk sekeras-kerasnya lonjakan keganasan dan menggesa gencatan senjata segera dilakukan kedua-dua belah pihak. Di Filipina, sebuah feri yang membawa 48 penumpang dan 34 kru terbakar. Kejadian berlaku 1 batu nautika dari pelabuhan Batangas. Menurut pengawal pantai Filipina, feri berkenaan berlepas dari pelabuhan Calapan menuju ke pelabuhan Batangas. 73 orang berjaya diselamatkan manakala pihak berkuasa masih mengesan 9 lagi penumpang yang hilang. Punca kebakaran masih dalam siasatan. Sukan kejohanan badminton dunia di Tokyo, Jepun, beregu lelaki negara Aaron Chia Sowiyi berpeluang cerah merangkul kejuaraan dunia hari ini. Sekaligus bakal menjadi pemain pertama negara yang meraih gelaran juara dunia. Gandingan pilihan ke-6 kejohanan itu akan membuat perhitungan dengan Muhammad Ahsan Hendra Setiawan dari Indonesia di pentas akhir. Walaupun wakil Indonesia itu memegang reputasi sebagai bekas juara dunia sebanyak 3 kali, namun Aaron Chia Sowiyi berjaya mengatasi pasangan berkenaan dalam 2 pertembungan terdahulu, masing-masing pada Tamasya Olimpik Tokyo 2020 dan Terbuka Malaysia 2022. Perlawanan akhir boleh ditonton secara langsung di siaran OK dan Sukan RTM. Beralih ke perkembangan Liga Perdana Inggeris, Liverpool berjaya meraih kemenangan pertama musim ini berpesta gol membelasah Bournemouth 9-0 malam tadi. Turut meraih kemenangan ialah Manchester City yang bangkit dari ketinggalan untuk membenam Crystal Palace 4-2. Penyerang baharu skuad The Citizen Erling Haaland merekodkan hat-trick pertamanya bersama pasukan itu. Keputusan lain, Manchester United mengatasi Southampton 1-0, Everton seri 1 sama dengan Bradford.
Sekian berita yang disunting oleh Ashraf Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Sukan Malaysia Sukma ke-20, 16 September ini 19 hari lagi. Saksikan kegemilangannya hanya di RTM, rakan penyiar rasmi #Demi Malaysia. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.